Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizin dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada pagi ini kita dapat bersiaran bersama di dalam siri kuliah duha kita membicarakan hadis yang berkaitan dengan keindahan Islam. Dan pada pagi ini kita akan melihat salah satu lagi ciri keindahan Islam ialah adil. Islam agama yang adil. Tidak mengira siapa, tidak mengira kedudukan, tidak mengira status, dan tidak mengira keturunan. Islam adil pada semua. Tidak mengira agama. Ya, tidak mengira bangsa. Inilah keadilan Islam. Siapa saja yang bersalah, dia patut dihukum tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa dan tanpa mengira kedudukan. Keadilan inilah yang apabila dilaksanakan oleh Rasulullah telah menarik minat orang-orang yang bukan Islam kepada Islam. Ya. Untuk lebih memahami tentang konsep keadilan ini, maka marilah kita merenung melihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang daripada Fudail, ya, daripada Atiyah dan daripada Abu Sa'id, ya. Haddatsana Fudailun an Atiyah an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabban nasi ila Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adilun wa inna abghadhan nasi ila Allah yawmal qiyamah wa ashaddahu azaban imamun jairun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Fudail dari Atiyah dari Abi Sa'id bahawa ia berkata Fudail bahawa Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan paling keras siksaannya pada hari kiamat ialah seorang pemimpin yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ini Nabi memberikan penegasan kepada kita tentang tanggungjawab seorang pemimpin. Ya, bukan salah untuk menjadi pemimpin, tapi biarlah pemimpin itu pemimpin yang bertanggungjawab, pemimpin yang amanah, pemimpin yang melaksanakan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, imamun adilun.
imam ataupun pemimpin yang adil. Dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang adil ini juga muslimin muslimat sekalian akan mendapat perlindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan lain melainkan naungannya, iaitulah imam ataupun pemimpin yang adil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang ke-2313, dan hadis ini adalah hadis hasan. Pemimpin yang adil akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Di dalam syarah Muslim menyebutkan bahawa imam adalah orang yang diserahkan padanya urusan dan maslahat umat Islam, termasuk pegawai-pegawai dan pemerintah. Imam ialah orang yang diserahkan untuk urusan dan masalah umat Islam kepadanya. Dalam Sunan Tirmizi menyebutkan bahawa imam yang adil ialah golongan terawal yang mendapat perlindungan di padang mahsyar. Imam yang adil dia akan mendapat perlindungan yang paling awal di padang mahsyar kerana kepentingan dan faedah hanya kepada umat manusia. Ini adalah kelebihan imam yang adil. Tetapi di sana ada kekurangan ataupun keburukan apabila ia tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya. Keistimewaan ini hanya diberi kepada mereka yang adil. Mereka yang adil saja akan diberikan keistimewaan ini. Dalam perkara yang diamanahkan, adil dalam perkara yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Sama ada mereka itu khalifah, imarah, hakim, ketua jabatan, pegawai kerajaan, penjaga anak yatim, juga dalam perkara yang wajib ke atasnya, keluarganya dan lain-lainnya. Maknanya dia menjadi pemimpin kepada kelompok di luar dan kelompok dalam keluarganya sendiri. Ini di antara tanggungjawab yang penting untuk dilaksanakan. Al-Imam Ibn Hajar menyatakan bahawa imam yang dicintai Allah dalam hadis ini, imam, pemimpin yang dicintai Allah dalam hadis ini adalah orang yang mempunyai tanggungjawab terbesar. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab mengendalikan urusan umat Islam. Dan beliau berlaku adil padanya. Maknanya mengendalikan urusan orang Islam dan adil dalam melaksanakan urusan tersebut. Manakala orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dan paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah pemimpin ataupun penguasa yang zalim. Pemimpin ataupun penguasa yang zalim. Yang menekan rakyatnya, yang menindas orang bawahnya, yang melakukan penyelewengan kepada harta-harta rakyat dan sebagainya. Mereka adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah dan paling keras mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, setiap kita yang telah diberikan tanggungjawab mengurus umat ini, di mana saja kita berada, apa saja jawatan yang kita ada, jangan sekali-kali berbuat zalim
dengan tidak melaksanakan amanah yang diberi. Atau berlaku cuai ketika melaksanakannya. Ataupun kita cuai dalam melaksanakannya. Seperti apa? Rasuah, pecah amanah, pengadilan terpilih, resis dan lain-lainnya. Ya, jadi ini di antara perkara yang penting untuk diketahui dan penting untuk difahami oleh kita bersama. Berusahalah mewujudkan takbir urus yang baik. Ya, berusahalah untuk kita mengadakan, membina takbir urus yang baik melalui kepimpinan yang adil dan berintegriti. Jadilah pemimpin yang adil dan pemimpin yang berintegriti supaya kita dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kepada semua pemimpin di semua peringkat, pada diri anda ada satu amanah yang besar. Anda laksanakan amanah itu, anda akan berada dalam bahagia. Tapi andai kata anda tidak melaksanakan amanah, mengabaikan amanah, memecahkan amanah tersebut, anda akan ditimpa kemurkaan dan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingatkanlah diri kita dengan perkara ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat berkhidmat dan memimpin dengan penuh tanggungjawab, penuh keadilan dan penuh dengan integritinya. Sekali tutup pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan sendiri. Ma asabana min hasanatin famin Allah, wa ma asabana sayyi'atin famin anfusina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.